Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Javinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 6 September 2020. Sabah merekodkan satu kes baharu COVID-19 semalam melibatkan warga negara menjadikan jumlah kes positif meningkat kepada 433 kes. Kes tempatan itu membabitkan jangkitan pernafasan akut teruk sari dan telah dimasukkan ke wad hospital Lahad Datu. Menurut kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, kes ke-433 merupakan seorang lelaki warga negara dari Lahad Datu yang telah dikesan positif COVID-19 semasa saringan sari dilakukan. Pesakit itu menghidap penyakit kronik dan telah mendapatkan rawatan di beberapa fasiliti perubatan. Bagaimanapun, pejabat kesihatan kawasan Lahad Datu telah mengenal pasti semua kontak yang perlu disaring. Sementara itu, katanya jumlah pesakit sembuh meningkat kepada 407 dengan 6 kes sembuh disandarkan semalam. Terdapat 18 pesakit masih dirawat di hospital berpakar negeri ini. 5 daerah masih mencatatkan kes aktif iaitu 8 di Lahad Datu, diikuti 7 di Tawau serta 1 kes masing-masing disandarkan Kinabatangan dan Sempurna. Manakala 675 individu masih menjalani kuarantin di seluruh Sabah iaitu 386 kuarantin rumah dan 289 di 9 pusat kuarantin. Datuk Dr. Christina juga berkata keadaan pandemik COVID-19 di Sabah adalah terkawal walaupun terdapat kluster benteng LD yang melibatkan penularan dalam kalangan tahanan penjara di Lahad Datu dan Tawau. Seramai 4,207 individu di negeri ini mendapat pekerjaan menerusi Karnival Kerjaya dan Temu Dagang Terbuka yang dilaksana Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, setakat ini sebanyak 4 Karnival Kerjaya dan 86 Temu Dagang Terbuka telah diadakan di negeri ini sejak PKPP. JTK Sabah dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Sumber Manusia juga akan mengadakan Karnival Kerjaya peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu esok. Karnival berterusan itu dilaksana bagi membantu golongan pencari kerja mendapat pekerjaan selain bermatlamat menurunkan kadar pengangguran di negara ini. 7 hari bulan kita akan satu lagi kerjaya yang secara besar-besaran di Kota Kinabalu dengan anggaran sebanyak 30 majikan akan menyertai program ini dan peluang pekerjaan sebanyak 1,000 peluang pekerjaan untuk warga Sabah. Datuk Seri Saravanan berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Mini Karnival Kerjaya peringkat daerah Kinabatangan 2020 di perkarangan bangunan Setco Kinabatangan. Mini Karnival tersebut menawarkan 516 peluang pekerjaan melibatkan 10 majikan. Seramai 68 penerima dana Program Peningkatan Pendapatan PPP daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB di Sabah yang melibatkan peruntukan sebanyak RM680,000. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, menerusi program itu setiap penerima menerima RM10,000. Para penerima terlibat dalam pelbagai bidang termasuk jahitan pakaian dan peruncitan. Apa yang kita harapkan supaya program seperti ini kita akan teruskan. Kita akan teruskan dan saya minta semua pengarah-pengarah negeri untuk melaksanakan program ini. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penyerahan bantuan peralatan kepada peserta PPP di Kota Kinabalu. Sementara itu, para peserta yang ditemui amat bersyukur menerima bantuan berkenaan. Saya amat gembira sebab ramai yang pengusaha dapat bantuan daripada Giat Mara Malaysia dan saya harap kepada sepunya PP dapat meningkatkan lagi ekonomi mereka. Perancangan berharap semoga kami punya sales kan akan meningkatlah sebab pekerjaan yang kami buat sebelum ini without the machine dia ada sedikit lambat. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Giat Mara sama KPLB. Saya pun tidak sangka yang kami dapat dan lepas ni kami bersungguh-sungguh. Alhamdulillah
rezeki kami dapat bantuan kan dari Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB dan MARA. Kami bersyukurlah kami terpilih dapat menambah baikkan pertempahan untuk mesin jahitan lah. Sepanjang tahun lepas, ramai 80 penerima dana PPP di negeri ini melibatkan peruntukan RM800,000. Rakyat di Gaza terus mengukuhkan perpaduan demi memastikan kemakmuran dan keamanan negara terus berkekalan. Rakyat juga harus menolak sebarang tindak tanduk yang boleh mengganggu-gugat kemerdekaan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri 2 Jonathan Yassin menegaskan perpaduan rakyat di negara ini telah terbentuk sejak sekian lama yang akhirnya membentuk satu ikatan kekitaan dalam kalangan rakyat pelbagai suku kaum, agama dan budaya. Kerana kita mahu bahawa negara ini kukuh, kuat, rakyatnya bersatu padu, mementingkan kekitaan sesama kita, kan, supaya kita dapat pastikan generasi yang akan datang juga mewarisi suatu negara yang baik, yang kukuh, yang kuat, supaya hidup mereka akan terus baik. Beliau ditemui media selepas melancarkan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Daerah Ranau di Pentas Budaya Pekan Ranau. Mengenai sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, Jonathan berkata ia diraikan walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dengan pematuhan prosedur operasi standard demi menyemai semangat cintakan negara untuk sama-sama menghayati tema Malaysia Prihatin. Ketua Adat Mahkamah Anak Negeri yang dilantik perlu peka dan memperhalusi undang-undang yang lama untuk disesuaikan dalam kehidupan masyarakat masa kini. Ia penting bagi memastikan undang-undang kekal relevan mengikut situasi semasa dan pemikiran rakyat yang sentiasa berubah. Sehubungan itu, Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal mahu ketua-ketua adat agar turun padang menemui masyarakat dan menyelaraskan peraturan-peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat masa kini. Ia bagi memastikan semua peraturan-peraturan yang terdapat dalam Mahkamah Anak Negeri dapat berfungsi dengan baik kepada masyarakat masa kini. Beliau menyatakan perkara itu ketika berucap merasmikan sesi Town Hall bersama Mahkamah Anak Negeri Peringkat Pedalaman Sabah di Dewan Masyarakat Keningau. Pengucapan puisi bukan hanya memberi inspirasi dan impak kepada penonton. Ia juga berupaya menjadi pengajaran dan tauladan sekaligus memupuk nilai murni serta memperkasa semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Sehubungan itu, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah Aminah Awang Besar berkata, sayembara diklemasi puisi kemerdekaan peringkat negeri menjadi program tradisi DBP dan Gabungan Penulis Nasional Malaysia GAPENA sejak tahun 1987. Ia juga bertujuan mengembangkan bahasa dan persuratan Melayu di Malaysia, seterusnya ke peringkat antarabangsa. Beliau berucap meresmikan sayembara diklemasi puisi kemerdekaan 2020 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sayembara berkenaan menyaksikan Dayana Caco dinobatkan juara diklemasi puisi milik siapakah tanah ini hasil karya Muhammad Ghazali Taib. Kemenangan itu melayakkan beliau membawa pulang piala kemenangan beserta sijil sekaligus terpilih mewakili Sabah ke pertandingan peringkat kebangsaan pada 18 September ini di Balai Budaya Tun Said Nasir Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Milik siapakah tanah ini, tajuk puisi bukan merujuk kepada tanah yang biasa-biasa, tapi sebenarnya tanah ialah merujuk kepada negara kita, Malaysia. Itulah yang dimaksudkan oleh penulis sendiri. Naib Johan disandang Muhammad Syafiq Dulamid dengan puisi bertajuk Muafakat Bangsa, sementara tempat ketiga Muhammad Hilmi Ismail dengan puisi Lanskap Bangsa. Seramai 150 peserta menyertai kayuhan maraton sepenuh bulan kebangsaan 2020 anjuran Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBS bahagian Sandakan dengan kerjasama Persatuan Berbasikal Sandakan.
Peserta termasuk dari Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan Telupit. Kayuhan yang bermula dan berakhir di Dewan Seri Gom-Gom Batu 16 itu menuju ke Batu 12 dan Batu 10 sejauh kira-kira 30 km. Program dirasmikan Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Faridah Giau. Ketika ditemui, penolong setiausaha belia KBS Sandakan, Muazzaz Syahrum Muhasib berkata, program ini antara lain menyemarakan kibaran jalur gemilang dan menyuburkan sikap kebersamaan rakyat Malaysia. Ia juga menyemai semangat patriotik dalam kalangan masyarakat khususnya golongan muda. Sebagai tanda kesetiaan kita, kebersamaan kita dalam Malaysia inilah. So kita kibarkan jalur gemilang ini di kawasan Batu 16 Gum-Gum ini untuk kita memberikan semangat patriotisme terutama kepada masyarakat, khususnya kepada belia-belia. Program berkenaan turut diadakan di seluruh negeri sejak 23 Ogos hingga 15 September ini. Sementara itu, peserta paling muda kayuhan ini, Adam Afiq Norho Faisal, 15 tahun, menyifatkan program berkenaan sebagai satu program yang baik kerana dapat berkumpul dengan peserta lain. Manakala peserta veteran Jumadil Dolayi, 52 tahun yang juga pertama kali menyertai acara tersebut, berpendapat program berkenaan baik untuk kesihatan. Kami guru-guru dari SMK Tan Sau Penampang mengucapkan Selamat Menyambut Hari Malaysia. Hello， 大家好，我是 Olivia， 我来自沙巴。今天想祝大家国庆日快乐。就今年希望大家就团结，就一起做好自己的本分 and contribute to the country. Thank you. Hai, nama saya Alia Batrisha binti Zekri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sau. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada seluruh warga negara. Baik, saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan budaya norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Dengan itu, saya Javinia Jimlajim. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi.